TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Kita bawakan secara langsung dari pukul 2 sehingga 4 petang untuk hari ini. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasa Irfan naik kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada, terutamanya tempat yang sesak. Contohnya seperti di pusat membeli belah. Jangan lupa untuk menggunakan cecair pembasmi kuman sekiranya anda dah sentuh macam-macam barang kan. Sebab kadang-kadang kita terlupa dan kita kena jaga diri kita. Dan paling penting sekali, jangan lupa untuk menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kita masih dalam peperangan memerangi COVID-19 dan kes COVID-19 di negara kita semakin meningkat hari demi hari. Jadi kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar literasi digital untuk tahap 2 dan digabungkan subjek teknologi maklumat dan komunikasi berserta sejarah. Jadi agak-agaknya kan, apa persamaan dan juga kita punya kaitan? Kalau nak tahu, kena saksikan sehingga ke penghujung rancangan. Dan sebelum itu, macam biasa, kita akan bawakan khas seorang guru untuk mengajar kita pada hari ini. Agak-agaknya, siapa guru kita? Jom saksikan dulu video profil guru. Baiklah, bersama saya sekarang Cikgu Nash di studio. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, selamat datang ke Mahir Cikgu. Sebelum kita mulakan, apa kata kita berkenalan dulu? Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Persilakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nash dari SK Putrajaya Presin 82. Okey, Cikgu. Dah berapa lama Cikgu mengajar subjek ni, Cikgu? Untuk subjek TMK, Cikgu dah mengajar hampir masuk ke 11 tahun lah. 11 tahun pengalaman. Nampak tak? Itu adalah pengalaman Cikgu yang akan dicurahkan kepada kita pada hari ini. Okey. Sebelum kita mulakan, Irfan nak ajak Cikgu untuk mematuhi SOP. Jadi saya nak minta Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Dipersilakan. Alright. Okey, fine. Okey. Baiklah, kalau Cikgu, Irfan pun kena ada jugalah kan? Dan selepas itu, kita buka pelitup muka dan simpan di sampul yang disediakan. Dipersilakan. Baiklah. Okey. Baik. Cikgu dah bersedia ya? Ya, baik. Okey, baiklah. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, Cikgu. Tadi Irfan dah cakap kita akan belajar mengenai literasi digital. Jadi, apa yang kita akan belajar dengan Cikgu sebenarnya? Okey, untuk hari ini, Irfan, secara amnya, kita akan belajar mengenai persembahan multimedia. Persembahan multimedia. Ya. Okey. Jadi, apa itu persembahan multimedia, Cikgu? Okey, untuk persembahan multimedia, ia membawa maksud, ada dua maksudlah, iaitu multi, iaitu pelbagai, kepelbagaian, dan media, iaitu data maklumat yang kita boleh gunakan untuk dipaparkan. Baik, maknanya kepelbagaian data lah Cikgu kan? Saya lebih kurang. Okey. Tapi Irfan, sebelum kita mulakan, Cikgu ada sediakan satu persembahan multimedia untuk kita tonton sama-sama sebenarnya. Okey, kalau macam tu, jom kita saksikan. Baiklah Cikgu, tadi kita ada nampak satu persembahan multimedia. Tapi tentang apa itu Cikgu sebenarnya? Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai persembahan multimedia. Tetapi sebelum Cikgu teruskan, Cikgu suka untuk menerangkan mengenai apa elemen yang terdapat dalam multimedia. Elemen yang ada dalam multimedia. Ya, okey, baiklah. Okey, Irfan, boleh bantu Cikgu untuk angkat papan yang boleh, ada di sebelah Irfan? Boleh, tiada masalah. Alright, okey. Dalam multimedia ada terdapat 5 elemen utama. Okey, yang pertama ialah teks
Kalau Okey. untuk teks, dia mewakili perkataan ataupun tulisan. Irfan. Perkataan ataupun tulisan. Alright, okey. Yang kedua, kalau Irfan baca itu apa? Yang kedua ni audio, cikgu. Okey, untuk audio, apa yang Irfan faham tentang audio? Okey, bagi Irfan, kalau Irfan faham mengenai audio ni, dia macam bunyi ataupun muzik, cikgu. Ya, bagus Irfan. Pandai Irfan. Okey, yang Okey. seterusnya ialah grafik. Okey, Okey. untuk grafik dia macam gambar, inilah gambar dan image lah. Okey, Okey, baik. seterusnya ialah animasi. Animasi. Kalau Irfan tahu apa animasi? Animasi ni macam contohnya kartun ke, betul tak, cikgu? Ya, betul. Kartun, Upin Ipin, Boboiboy dan sebagainya. Itu merupakan animasi kan, Ya, cikgu? itu adalah salah satu elemen Baik. dalam multimedia. Dan akhir sekali ialah video. Okey, video ialah gabungan daripada gambar yang bergerak dan ada audio. Ada audio. Yes. Okey, baik. Ini antara elemen multimedia yang kita akan belajar hari inilah. Ya. Baik. Okey, saya berada tu Irfan. Untuk pengetahuan Irfan, dalam persembahan multimedia terdapat banyak aplikasi Okey. dan perisian yang boleh kita gunakan. Okey. Okey, antaranya Antaranya? yang selalu cikgu guna, Powtoon, Canva, okey. Google Slide, Microsoft Sway dan Baik. sebagainya. Ada banyak perisian yang boleh kita gunakan. Tapi untuk hari ini, khas untuk murid-murid di rumah dan Irfan, cikgu akan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint untuk mengajar persembahan multimedia. Multimedia. Yes. Kita akan fokuskan kepada Microsoft PowerPoint, cikgu. Ya, betul. Okey. Dan sebelum kita berehat ni, ada tak cikgu nak cakap apa lagi? Alright, okey, sebelum kita melakukan ataupun melaksanakan menggunakan Microsoft PowerPoint, kita kena terlebih dahulu membuat papan cerita. Papan cerita. Apa itu papan cerita? Kita rehat dulu. Okey, baiklah kalau Nanti macam cikgu tu. akan terangkan. Kita simpan dulu, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Today we are going to Rindulah nak pergi sekolah, rindu kawan-kawan, rindu cikgu. Duhai cikgu, cabaran demi cabaran engkau tempuhi, ilmu demi ilmu engkau gali. Biarpun lelah, engkau sentiasa titipkan rasa bahagia buat kami anak-anak didikmu. Sungguh besar jasa dan pengorbananmu. Kami bersaksi atas segala kesungguhanmu mendidik kami biarpun dalam situasi norma baharu. Akan kami pahatkan segalanya dalam memori hidup kami dan kami berjanji akan menggapai segala impian dan cita-cita. Sesungguhnya, tiada kata seindah doa yang dapat kami titipkan buatmu. Semoga dirimu sentiasa dalam kebaikan selamanya. Terima kasih, cikgu. Thank you, teacher. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Nash di studio. Tadi sebelum kita berehat, kita ada cakap yang kita akan melakukan aktiviti papan cerita. Betul tak, Cikgu? Betul. Jadi, Betul, Irfan. macam mana kita nak mulakan kelas kita ni? Okey, untuk sebelum kita mulakan, cikgu nak terangkan mengenai papan cerita. Kenapa kita perlu buat papan cerita terlebih dahulu sebelum kita melakukan persembahan multimedia. Okey, papan cerita adalah lakaran ataupun idea awal ya anak-anak murid untuk kita melakukan persembahan multimedia kita. Selain pada itu, papan cerita juga kita boleh guna untuk menjadi panduan apabila kita buat kita punya persembahan multimedia, Irfan. Maknanya kalau Irfan nak buat persembahan multimedia, Irfan kena terlebih dahulu ada papan cerita Irfan, baru kita masukkan dalam kita punya persembahan multimedia. Ya, betul. Tak, Cikgu? Okey, tanpa melengahkan masa, Irfan, Boleh? kita mulakan dengan papan cerita yang pertama, Irfan. Okey. Alright, okey. Tadi yang kita tahu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah, tajuk mengenali sejarah. Jadi dekat sini, papan cerita yang pertama cikgu dah siapkan. Cikgu dah letakkan mata pelajaran dan
tajuk. Tajuk kita iaitu mengenali sejarah. Mengenali sejarah. Baik. Okey Irfan, melalui pemerhatian Irfan, kita telah menggunakan elemen apa untuk papan cerita yang pertama ni? Okey, kalau kita nampak dekat sini, Irfan rasalah kita guna elemen teks, cikgu. Ya, betul Irfan. Jadi untuk papan cerita pertama, kita telah menggunakan elemen teks dalam kita punya persembahan multimedia. Okey, kita teruskan dengan papan cerita yang kedua. Okey. Kita letak di sini. Baik. Alright, okey. Papan cerita yang kedua. Kalau Irfan perasan, apa yang Irfan nampak pada papan cerita yang kedua ni? Di papan cerita yang kedua ni, kita nampak mengenai pengertian sejarah. Ya, pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah ni ialah pendapat daripada ahli sejarawan mengenai sejarah lah. Okey, maksud sejarah kan? Ya, maksud sejarah. Baik. Alright, Irfan. Jadi dekat sini, papan cerita yang kedua ni ada satu ruang kosong yang cikgu sengaja kosongkan untuk kita sama-sama isi. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, Irfan. Jadi kat sini cikgu ada sampul untuk Irfan keluarkan apa dia dalam sampul ni. Baik. Cikgu letak sini. Okey, terima kasih. Okey, baiklah, dalam sampul ni ditulis papan cerita 2. Jadi agak-agak ni dalamnya ada apa Okey. Dalam ini kita ada nama ahli sejarawan Ibnu Khaldun. Ya, ada ahli sejarawan Ibnu Khaldun. Okey, Irfan boleh bantu cikgu untuk tampal di kawasan yang kosong tu. Okey, dekat sini. Okey, baik. Irfan dah tampal. Alright, okey, bagus. Terima kasih Irfan. Sama-sama, cikgu. Alright, okey, untuk papan cerita yang kedua, cikgu dah tambah lagi satu elemen. Okey. Alright, okey, tadi kalau kita tengok apa yang ada dalam papan cerita yang kedua ni, elemen apa yang kita gunakan? Kalau dekat papan cerita pertama, kita hanya nampak elemen teks. Tapi Irfan rasa di papan cerita yang kedua, kita tambah satu elemen bentuk, cikgu. Ya, sebab Irfan nampak ada bentuk yang lain kat sini. Ya, betul Irfan. Baguslah Irfan, pandai Irfan. Okey. Irfan, untuk papan cerita yang kedua, kita telah tambah bentuk iaitu dalam satu elemen grafik. Elemen grafik. Yes. Okey. Baik. Alright. Okey, kita teruskan dengan papan cerita yang ketiga dan yang keempat. Baik. Silakan cikgu. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Alright, okey. Irfan, kita teruskan dengan papan cerita yang seterusnya. Okey. Yang ini telah selesai. Alright. Okey Irfan, untuk papan cerita yang ketiga dan keempat ini, cikgu nak sama-sama dengan Irfan untuk lakukan aktiviti inilah. Boleh. Okey, jadi cikgu akan bagi Irfan cikgu akan guna papan cerita yang ketiga. Irfan akan guna papan cerita yang keempat. Okey, cikgu letak sini ya. Ni Irfan punyalah. Ini Irfan punyalah. Aduh, aktiviti apa ni? Susah je kan. Alright, okey Irfan. Okey. Alright. Okey, di sini kalau Irfan nampak apa yang dinyatakan dalam papan tersebut? Okey, dekat sini adalah sumber sejarah. Okey, sumber sejarah. Jadi sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber yang pertama apa? Sumber prima dan yang kedua ialah sumber sekunder. Alright. Okey, jadi kat sini kita dah tahulah ada dua sumber untuk sejarah. Alright. Jadi kat sini Irfan, kalau Irfan perasan sama juga dengan papan cerita yang kedua, papannya kosong, ada bahagian yang kosong. Maknanya ada benda kita kena letak dekat sini kan? Ya, okey. Jadi sama juga aktivitinya. Cikgu akan bagi satu sampul pada Irfan. Okey, ini ialah papan cerita yang keempat tadi Irfan guna. Baik. Ini yang ketiga. Okey. Okey, jom. Okey Irfan, keluarkan apa yang ada dalam tu. Kita tengok pula tadi kita ada orang kata apa, nama ahli sejarawan kan? Tapi sekarang ada apa pula? Oh, lain sikit lah cikgu kali ni cikgu. Sebab kita ada gambar-gambar. Okey. Alright, jadi ada 4 keping gambar. Betul. Yang cikgu nak Irfan bantu cikgu untuk tampal ke dalam ke atas papan cerita itu. Baik. Okey, kita sama-sama. Okey, sama-sama kita buat kan. Okey, yang pertama cikgu ada artifak. Pertama adalah okey, ada dokumen rasmi. Salah. Okey, ada manuskrip. Dan ada fosil. Alright. Kat sini. Okey, satu lagi kita ada buku. Okey, selesai papan cerita Irfan. Okey. Terima kasih Irfan kerana bantu cikgu untuk tampal gambar-gambar yang telah cikgu sediakan. Sama-sama, tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya. Kalau kita lihat dekat sini ada lagi satu tambahan. Okey. Elemen yang telah cikgu letakkan di sini. Elemen apa tu Irfan? Elemen apa tu Irfan rasalah elemen gambar lah cikgu. Ya, betul. Elemen gambar. Elemen gambar termasuk dalam yang grafik lah. Grafik lah. Ya, betul. Okey, jadi kita dah selesai keempat-empat papan cerita untuk
persembahan multimedia kita. Okey. Alright. Ini adalah papan cerita yang kita akan masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint, Cikgu. Betul. Kita akan gunakan papan cerita, setiap papan cerita ini sebagai kita punya panduan dalam kita punya Microsoft PowerPoint. Okey, Cikgu. Sebelum kita berehat, Ifan tanya sekali lagi kepada Cikgu. Ya. Apakah kepentingan kita adakan papan cerita terlebih dahulu? Okey. Kepentingannya antaranya paling mudah ialah lakaran awal lah, idea awal. Idea awal. Apa yang kita nak gunakan dalam papan cerita, dalam persembahan multimedia kita. Betul. Kita nak gunakan elemen apa dan sebagainya. Sebab itulah papan cerita adalah salah satu langkah yang penting semasa kita membuat persembahan multimedia. Supaya kita punya itipati, kita punya persembahan multimedia nanti tersusun dengan yang lebih cantik. Ya, betul. Irfan. Sebab itulah pentingnya kena ada papan cerita terlebih dahulu. Okey, Cikgu. Ada apa lagi tak sebelum kita berehat kali kedua ni? Okey, tiada. Dah habis. Tinggal cikgu akan ajar Irfan selepas ini bagaimana kita nak menggunakan Microsoft PowerPoint untuk hasilkan persembahan berdasarkan papan cerita yang kita buat ini. Okey. Kalau macam tu, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama belajar cara untuk menggunakan Microsoft PowerPoint dengan baik bersama dengan Cikgu Nash kita. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah lakukan aktiviti untuk menyelesaikan papan cerita kita. Dan seperti dijanjikan, untuk segmen sekarang ni kita akan belajar untuk menggunakan Microsoft PowerPoint bersama dengan Cikgu Nash kita. Jadi Cikgu, apa langkah pertama kita? Alright. Okey, baik Irfan. Jadi untuk persembahan multimedia menggunakan Microsoft PowerPoint, cikgu dah sediakan Irfan satu komputer. Irfan punya lah ni? Ya, Irfan Cikgu, punya. Irfan boleh buat balik tak lepas ni? Alamak. Tak boleh. Okey, tak apa. Kalau macam tu, Irfan saja dah tanya kan, mana tahu rezeki bulan Ramadan ni kan. Okey, Irfan ada satu dan cikgu ada satu lah. Jadi baik. Untuk aktiviti hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana hendak menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey. Jadi, langkah yang pertama ialah kita perlu buka Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Okey, jom Irfan buka Microsoft PowerPoint. Okey, ada. Irfan buka Alright. Baik. Okey. Jadi cikgu dah buka Microsoft PowerPoint cikgu. Alright, Irfan pun dah buka. Cikgu nampak. Alright, bagus Irfan. Okey, dekat sini untuk Microsoft PowerPoint, jika kita menggunakan kali pertama, ia akan memaparkan satu slide yang kosong. Berwarna putih? Ya, berwarna putih. Satu slide yang kosong. Okey, dekat sini kita boleh rujuk kepada kita punya papan cerita yang pertama. Oh, inilah cara dia cikgu. Kita rujuk balik papan cerita yang kita dah buat tadi. Ya, betul. Okey, baik. Okey, jadi kita akan rujuk semula papan cerita yang pertama. Kita nak tentukan teks apa yang kita nak gunakan. Kita nak tentukan kedudukan mana kita nak letak teks tu. Okey, jadi kita tengok sama-sama teksnya. Okey, kat sini ada mata pelajaran dan tajuk. Okey, jadi kita akan masukkan teks lah dalam Microsoft PowerPoint ni. Teks apa cikgu? Kita akan tulis apa? Kita akan tulis mata pelajaran dan tajuk. Okey, jadi anak-anak murid di rumah, cara-caranya untuk masukkan teks adalah murid-murid tekan di bahagian insert. Insert cikgu Okey, bahagian atas tu ada insert. Kemudian cari perkataan text box. Text box sebelah kanan tu cikgu kan? Sebelah kanan. Tekan, lepas tu bawa cursor ke bahagian slide yang kosong tadi. Irfan tarik dan lepas. Okey. Alright. Okey, jadi kat situ Irfan boleh nampak ada satu
cursor dia kelap-kelip. Okey. Betul? Okey, jadi Okey. kat situ Irfan bolehlah type mata pelajaran dan tajuk kita hari ini. Okey. Okey, jadi hari ini mata pelajaran apa kita belajar? Sejarah, cikgu. Sejarah. Okey. Kemudian tajuk apa? Tajuk kita mengenali sejarah. Mengenali Okey. sejarah. Cikgu, Okey. kita nak guna huruf besar ke huruf kecil, cikgu? Okey, kalau untuk paparan yang pertama, kita boleh menggunakan kesemuanya huruf besar supaya dapat menarik perhatian Okey. penonton-penonton kita. Apa yang kita hendak persembahkan. Baik, cikgu. Kalau macam tu, macam mana kita nak tukar? Macam Irfan punya masih huruf kecil. Jadi nak tukar ke huruf besar macam mana? Oh, okey. Okey, Irfan nak tukar saiz font lah. Betul. Okey, untuk saiz font, Irfan boleh highlight dulu semua huruf. Okey. Okey, dah highlight. Kemudian di atas, Irfan tekan home. Tekan home. Kemudian ada bahagian untuk menukar saiz font. Okey. Okey, nampak? Kita boleh pilih. Yang sekarang ni dalam cikgu punya pilihan ialah 18 lah. Okey. Cikgu nak guna saiz 32 lah. 32 Okey, Irfan Alright. ikut cikgu lah. Okey, Irfan ikut cikgu. Okey, Irfan. Cikgu lihat cikgu punya jenis tulisan tak menarik lah, Irfan. Itulah tu macam ni macam biasa sangat. Macam biasa Kalibri sangat. ni biasa sangat. Okey, jadi kita boleh tukar jenis tulisan juga, Irfan. Oh, boleh juga. Ya. Okey. Okey, baik. sama juga di sebelah bahagian saiz, Bahagian kita saiz. ada jenis tulisan yang boleh kita pilih. Ada banyak lah, cikgu. Ya, ada banyak. Okey. Macam cikgu suka guna tulisan jenis Comic Sans. Komik Sans. Kejap Irfan cari Okey, Irfan cari. Okey, Komik Sans. SANS. Okey, jumpa dah. Okey, jadi secara automatik dia akan tukar. Baik, sebab itulah kita kena highlight semua dahulu. Ya, highlight kalau semua tak, dahulu. Kalau tak, dia akan... separuh-paruh lah kan? Ya, betul. Okey. Okey, Irfan. Lagi satu. Nampak macam tak cantik sebab kedudukan huruf tu dia terlampau ke kanan. Kita nak centerkan dia. Macam mana tu? Boleh Okey. buat juga ke, cikgu? Boleh. Boleh? Okey. Jadi kita highlight lagi sekali. Highlight lagi sekali. Kemudian kita tekan home. Tekan home. Bahagian paragraf ni. Paragraf. Okey, Okey. jumpa. Ada perkataan center. Oh, secara okey. automatik tulisan tadi tu akan menjadi duduk di tengah-tengah. Okey, baru Okey. nampak macam cantik sikit Ya, kan? ya betul. Okey, Irfan. Jadi kita letakkan di bawah, cikgu suka susun di bahagian tengah sebab dalam papan cerita kita letakkan tulisan kita di bahagian tengah. Okey. Okey, Irfan. Okey, dah selesai. Dah selesai. Dah belajar Baik. Alright, kita beralih pula ke papan cerita yang kedua. Yang kedua. Okey. Jom kita Jadi mulakan. cikgu ubah Alright. Okey. Okey, papan cerita yang kedua. Baik. Okey, cikgu pun bukan ubah papan cerita yang kedua. Alright. Okey. Jadi papan cerita yang kedua, kita akan ada tambahan apa? Cuba Irfan ingat apa yang cikgu bagi tadi dalam sampul surat. Bentuk, cikgu. Yes, bagus Irfan. Kita akan masukkan bentuk dalam slide yang kedua ini. Baik. Okey, macam mana kita nak masukkan bentuk? Cuba Irfan teka apa kaedahnya. Okey, langkah pertama Irfan rasalah kita kena pergi ke insert dahulu. Okey, insert Betul ke, cikgu? Kita Okey, cuba. kita cuba tekan insert. Insert. Ya, betul. Okey, kita ada Irfan. shapes kat situ. Ya, betul Irfan. Ah. Okey, anak-anak murid di rumah, anak-anak murid boleh tekan insert dan ada bahagian shape. Okey, bagi bahagian shape dekat sini anak-anak murid boleh pilih ada pelbagai bentuk yang boleh digunakan di dalam Microsoft PowerPoint. Okey. Jadi bentuk yang cikgu nak pilih, cikgu akan pilih bentuk yang samalah. Bentuk yang sama seperti di dalam persembahan multimedia cikgu. Okey, baik. Kita ambil bahagian mana, cikgu? Basic shapes ke, block arrows ke? Okey, kita akan pilih block arrows. Block arrows, yang ini. Okey. Okey, cikgu tekan. Oh, yang tu. Okey, klik and then kita akan ada cursor macam bentuk Betul. tambah tu. Kita tarik. Oh, dan tarik. Oh, lepas. okey. Oh, jadi cikgu. Okey. Alright. Baik. Okey, jadi ada kurang lagi satu lah Irfan. Kita shape dah masukkan. Apa lagi yang kurang? Tak ada tulisan. Yes, bagus Irfan. Macam tak ada ni. Tiada tulisan. Sebab kita nak tahu kan siapa yang cakap. Siapa yang cakap itu. Okey. Jadi kita gunakan apa? Kita select pada shape tersebut. Okey. Kita right click. Right click. Okey. And then kita cari edit text. Edit text. Oh, okey. Okey, kita cari edit text. Jadi kat situ kita dah boleh type. Tadi apa? Yang ini ialah Ibnu Khaldun. Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ya. Okey. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Alright.
Yang ini pun sama juga, kita boleh tukar jenis teks dan saiz teks. Okey, sebab tak samalah cikgu, tak cantik lah. Tak cantik. Jadi cikgu akan ubah kita sama-sama ubah home untuk ubah Kita size. kena highlight dulu ke cikgu? Ya, highlight dulu supaya senanglah. Baik. Okey, kita type Comic Sans. Comic Sans. Kemudian kita ubah saiz lah 26. 26 Okey. Kita cuba 26. Okey. Alright Irfan, Selesai. Okey. Jadi apa lagi yang kurang Irfan dekat sini? Okey. Cikgu nampak macam tak kenalah mata Itulah cikgu tu. ni. Sebab contohnya kan dekat atas sekali Heritage warna merah. Betul. EHCAR warna kuning. Ya, betul. Tapi Ibn Khaldun ni ada dua warna pula. Ada biru dengan hijau. Jadi tak samalah cikgu. Ya, jadi untuk ada kesinambungan, kita perlu bagi warnanya samalah supaya mesejnya sampai. Betul. Maklumatnya sampai. Okey, jadi kat sini cikgu akan ajar macam mana kita nak tukar warna untuk bentuk ini. Okey, kita select pada bentuk tersebut. Select pada bentuk tersebut. Okey. Okey, dah select Irfan? Dah. Okey, bagus. Okey, kita tekan home. Tekan home. And then dekat bahagian drawing ni, Irfan. Drawing tu kat mana cikgu? Ke- Okey, kat okey. sana. Okey. Baik. Okey, drawing ni ada shape fill. Shape fill Ya, kita Okey. boleh tukar menjadi warna hijau. Hijau yang bawah sekali ke Ya. hijau yang mana cikgu? Ya. Hijau kita kena cuba. Irfan tengok. Oh, mana kena yang bagi sama lah kan? Ya, bagi sama. Okey, kejap Irfan cuba Alright. Kejap. Okey, dapat dah. Sama. Okey. Okey, Irfan. Jadi, Okey, Irfan. Cikgu nak uji sedikit Irfan. Okey. alamak, kena uji lagi. Okey. Apa ni? Okey. Alright, Tak apa, Irfan. tak apa. Kita cuba. Cikgu akan uji Irfan. Baik. Okey, cikgu nak Irfan tukar bentuk yang sekarang ini Okey. menjadi bentuk yang lain. Irfan Bentuk yang terangkan lain. satu persatu langkah-langkahnya. Okey, baik. Okey, tak apa. Kita cuba sebab Ibu pun masih belajar kan. Ya. Jadi adik kat rumah pun kena belajar sama-sama kan. Ya. Saya. Okey. Baik. First kali kita klik dekat sini, betul Okey, tak? okey. Klik dekat bentuk yang kita nak tukar Irfan tu. masukkan bentuk yang baru. Bentuk kat pun boleh, tak ada escape. masalah. Maknanya kita tekan insert dahulu. Okey, insert. Alright. Tekan shapes. Okey, shape. Irfan nak ambil Irfan nak dekat warna basic apa? shape. Okey. Ada yang petak tu, cikgu. Yang mana satu Irfan? Petak yang tu betul. Yang ini? Sana sebelah lagi. Oh, ini- Okey. yang ini? Sebelah petak cikgu. Oh, yang ini. Betul. Yang Okey. ini. Okey, jadi Irfan dah tambah lagi satu shape. Ha. Okey, yang ini okey kita tarik dan lepas dan Okey. kita akan ada satu shape yang baru Baru, Irfan. Alright, jadi kat sini Irfan akan ada satu shape yang baru. Ni Kita buang bentuk cikgu yang tadi tu. boleh. Kalau kita nak ubah kita punya Okey. bentuk, kita kena delete dulu Okey. yang lama dan kita masukkan shape yang baru. Cikgu, bentuk langkah nak delete tadi macam mana? Langkah yang delete senang sahaja. Aha. Kita select and then kita tekan perkataan delete pada keyboard kita. Oh, okey. Dekat ujung tu. Ya. Okey. Settle. Ya. Okey, baik. Jadi Irfan dah boleh tukar bentuk yang Yang baru. lain. Okey, Irfan Okey. tarik. Okey, selesai. Alright. Jadi Faham. kita dah belajar masukkan Masukkan teks dan bentuk. bentuk. Betul. Alright, kita teruskan dengan papan cerita yang ketiga dan keempat Irfan. Okey, ini Ah, macam yang lagi ni mencabar Ya, jadi. ini lagi mencabar. Okey. Jadi Irfan kena tumpukan perhatian betul-betul supaya langkah-langkah tu Irfan dapat ikutlah. Okey, tiada masalah. Okey, Jom kita cuba. teruskan dengan papan cerita yang ketiga dan keempat. Okey Irfan. Ya, saya. Okey, cikgu akan ubah papan cerita yang ketiga dan keempat. Okey. Alright, sama juga dengan yang tadi. Okey. Kita akan masukkan elemen yang baru. Elemen yang baru. Elemen yang baru untuk papan cerita yang ketiga dan yang keempat. Adik-adik ingat tak apa benda yang Irfan letak dekat kita punya papan cerita tadi? Jawapan dia adalah gambar. Ya, cikgu. betul Okey. Irfan. Kita akan masukkan gambar di dalam papan cerita kita yang ketiga dan yang keempat. Okey, baik. Okey, jadi Irfan, jadi kita sama-sama untuk lakukan lakukan aktiviti masukkan gambar. Okey. Jadi untuk masukkan gambar, cikgu ingin ingatkan kepada murid-murid, murid-murid boleh muat turun gambar daripada internet ataupun murid-murid boleh gunakan gambar sendiri Okey. dan masukkan di dalam folder di dalam komputer murid-murid semua. Baik. Supaya senang nanti murid nak cari gambar tu, nak masukkan dalam persembahan multimedia mudah. Tak ada masalah. Maknanya Ya. kita kategorikan gambar kita dalam satu folder yang asing. Jadi Ya. kita klik je, dah keluar dah semua gambar yang kita nak tu. Betul. Okey. Betul Irfan. Okey, kita teruskan Irfan. Boleh?
Alright, untuk masukkan gambar, kita tekan insert, masih tempat yang sama. Okey, insert. Insert, kita bagi bahagian pictures. Pictures. Okey cikgu, dekat sini Irfan ada nampak 3 option atau 3 pilihan. Yang pertama this device, stock images and online pictures. Jadi apa perbezaan antara 3 ni cikgu? Okey, untuk this device kita akan masukkan gambar yang ada dalam kita punya simpanan. Okey. Yang kita dah muat turun tadilah. Ya, betul. Baik. Yang kedua, untuk stock image, gambar yang telah disediakan oleh PowerPoint ini sendiri. Dia ada yang nilah stock image. Oh, yang dia sedia ada lah. Dia sedia ada. Okey, jadi baik. anak-anak murid boleh pilih. Ada beribu-ribu gambar dalam tu. Boleh pilih lah. Okey, seterusnya ialah online picture. Yang ini anak-anak murid boleh gunakan online picture untuk memuat turun gambar secara atas talian. Maknanya kalau nak guna yang online pictures ni kena ada internet dululah. Ya, ada kena ada sambungan kalau internet. tak memang tak dapat lah kan kita buka. Okey. Okey, faham? Alright. Okey, jadi kita teruskan Irfan. Boleh. Alright. Jadi untuk hari ini cikgu dah simpan gambar cikgu semua dalam folder dalam komputer cikgu. Okay. Kita tekan this device. This device. Okey, gambarnya ada dekat desktop. Okey, ada folder gambar. Okey, dekat sini Irfan, Irfan dapat lihat ada artifak, ada fosil, ada dokumen rasmi dan manuskrip. Dekat sini semua gambar yang kita tampal tadi. Betul lah cikgu. Ini adalah gambar yang kita tampal dan inilah gambar yang kita dah muat turun siap-siap sebelum kita masukkan dalam kita punya persembahan multimedia. Ya. Okay. Jadi untuk masukkan, kita pilih dulu gambar yang mana kita nak. Contoh cikgu akan pilih artifak. Cikgu tekan klik insert. Okey. Okey, yang ini cikgu letakkan pada tempat yang sepatutnya. Okey, baik. Right. Ini adalah sumber sejarah prima cikgu. Ya, betul. Untuk Irfan pun boleh buat sama-sama. Boleh. Okey. Mana boleh duduk saja kan? Jadi boleh. Jadi Irfan kena buat juga. Okey. Okey, insert. Kita masukkan ke semua gambar tersebut. Okey, baik. Okey, fosil. Okey. Kita masukkan lagi gambar. Seterusnya ialah manuskrip. Alright, manuskrip. Dan akhir sekali untuk bahagian cikgu akan masukkan gambar dokumen rasmi. Okey. Kalau Irfan lihat dekat paparan cikgu, dokumen rasmi ini terlampau besar. Dia sampai tutup perkataan tulisan dokumen rasmi itu. Jadi macam mana kita nak kecilkan saiz gambar dokumen rasmi ni? Agak-agaknya boleh tak kita kecilkan gambar tu? Betul. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Cara-caranya ialah kita bawa cursor ke bahagian yang warna yang berbentuk bulat tu, akan keluar anak panah. Betul. Anak-anak murid tekan dan tarik sahaja. Mengikut saiz yang anak murid nak. Barulah tak terkeluar frame orang cakap kan. Tidak terkeluar daripada slide kita. Okey, baiklah. Okey, jadi yang ini kita dah tahu kita akan masukkan elemen gambar. Bagus Irfan. Cikgu Irfan nak tanya, tadi cikgu ambil gambar tu secara satu persatu. Ya, betul. Boleh tak kalau kita nak ambil gambar tu secara sekaligus, 4-4 sekali? Boleh Irfan, cuma nanti dia akan terlampau banyak dalam ni, Irfan susah nak atur. Sebab itulah cikgu ajar satu persatu supaya gambar yang dipilih sesuai dengan apa yang hendak disampaikan. Betul tu. Kalau kita masukkan semua gambar sekaligus, dia akan terabur sikitlah. Ya, betul. Dia akan terlampau berserabut dalam ni dan Irfan akan susah. Alamak, mana satu? Fosil yang mana satu? Manuskrip yang mana satu? Jadi kat situ ada peluang untuk Irfan silap letak di mana sepatutnya. Kita nak elakkan kesalahan macam itu. Sebab itulah kita kena ambil gambar yang dimuat turun secara satu persatu. Okey. Baiklah. Irfan dah siap? Irfan dah siap, cikgu. Okey. Dah. Okey. Boleh tunjuk pada cikgu apa yang telah Irfan hasilkan? Okey. Atau nak tunggu dulu? Apa kata sekarang ni kita berehat dulu, selepas kita datang balik kita akan tunjuk hasil yang Irfan buat ni. Boleh? Okey, kalau macam tu jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini.
Terima kasih guru yang mengajarku dulu dengan sabar tak kenal jemu. Terima kasih Guru Budiman yang merungkai erti kehidupan, menanam benih-benih kemanusiaan bagai bintang di kegelapan malam, di tengah lautan jadi pedoman. Terima kasih Guru Jauhari, lembut menyiram akal pekerti, tekun menyemai mulia pribadi, jasa baktimu terhampar pasti. Moga Tuhan sentiasa memberkati. Terima kasih guru tercinta, memperkukuh iltizam membina bangsa. Gelanggang pendidikan diri diperhamba, modal insan di jana dipelihara, melahirkan pemimpin memacu negara. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syam dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai di segmen yang keempat. Cikgu mana segmen terakhir lah kan? Ya. Aduh, masa ni sukalah mencemburi kita kan? Betul, Irfan. Okey, tadi kita dah belajar cara untuk menggunakan Microsoft PowerPoint. Kita dah letakkan gambar, letakkan teks dan sebagainya. Jadi, untuk segmen terakhir ni, apa yang cikgu akan ajar kita? Okey, untuk hari ini, khas untuk Irfan dan anak murid, cikgu akan buat satu penambahan lagi. Cikgu akan terangkan mengenai transition. Ataupun transisi lah kan? Transisi di antara satu slide ke satu slide yang lain. Jadi, satu slide yang lain tu, dia akan nampak perbezaan lah. Okey. Irfan pernah guna tak Microsoft PowerPoint ni sebelum ni? Pernah, cikgu. Pernah? Pernah menggunakan transition ni untuk dalam pembinaan persembahan multimedia Irfan? Transition ni macam sedikit kurang lah. Tapi kalau cikgu nak ajar kita, tak ada masalah. Kita akan belajar sama-sama dengan cikgu. Okey. Jadi, sebab itulah kita dah sediakan papan cerita kita ke semua papan cerita kita dan telah dimasukkan di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi, untuk hari ini, selepas kita dah selesai masukkan semua maklumat, barulah kita set dia punya transition. Alright. Okey. Langkah yang pertama, tadi kita asyik gunakan home dan insert sahaja. Betul. Betul Irfan? Kita asyik menggunakan home dan insert. Tapi hari ini, kita ubah sikit, kita akan menggunakan transition. Cikgu, tapi sebelum kita pergi ke transition tu, boleh tak kita cantikkan sikit slide pertama kita ni, cikgu? Wah, betul tu Irfan. Okey tak? Alah Irfan, dia tak ada sebab ni dia lah. macam kosong sangat kan? Betul, yang lain betul. ada warna sebagainya. Tapi kita punya slide pertama ni, macam warna putih dengan tulisan warna hitam sahaja. Jadi apa kata kita cuba corakkan dulu, boleh? Boleh, okey. Untuk yang ini, kita gabungkan ke semua elemen dalam satu slide. Okey. Nak? Silakan cikgu. Okey, cikgu jadi ada Irfan macam mana? Kita ulang lagi sekali. Baik. Tadi ini teks kita dah letakkan. Okey, cikgu kita nak tukar tak teks? Contohlah kalau kita tukar boleh tak? Boleh. Okey. Kita highlight. Baik. Okey, kita besarkan. Besarkan. Kemudian, okey, cikgu besarkan sampai 40. 40. Okey, 40 ikut juga. Okey, cikgu nak semua teks ni dalam bentuk bold. Bold, okey. Dia akan jadi lagi terang supaya bila kita buat persembahan, orang yang di belakang nampak apa yang kita persembahkan. Baik, itulah fungsi Okey, bold. nampak. Okey, bagus Irfan. Cikgu dah nampak, Irfan dah buat. Okey, jadi cikgu nak tambah bentuk lah. Bentuk. Mungkin cikgu nak tambah bentuk hati ke? Boleh? Boleh. Okey, jom tambah bentuk kita cuba. hati. Pertama sekali kita pergi ke insert Okey. Shape. Kemudian kita cari bentuk hati. Bentuk hati dekat mana cikgu? Dekat basic shape ke? Okey, nampak dah. Nampak? Nampak cikgu? Okey. Alright, kita letakkan cursor kita di slide. Okey. And then kita letakkan gambar hati. Okey. Tapi cikgu, tulisan dia hilang lah cikgu. Kalau tulisan saya hilang? Okey. Kalau tulisan hilang, ke dalam okey, Irfan right click pada shape tersebut. Okey. Irfan tekan send to back. Send to back. Dia akan tembak. Okey. Nampaklah cikgu. Okey. Mungkin cikgu boleh demo kat depan. Macam tu kan. Alright, cikgu dah letakkan gambar hati di belakang. Cikgu, kalau kita nak tukar warna hati kita. Ya, betul. Tak betul ni warna hati warna biru ni. Lain sangat ni kan. Ya. Jadi warna hati sepatutnya warna apa Irfan? Warna merah jambu ke? Warna merah, ya. Jadi sama juga proses yang kita buat pada papan cerita yang nombor berapa tadi? Kita ubah warna. Nombor 2. Ya, betul. Nombor 2. Okey, kita pilih dulu bentuk yang kita hendak tukar warna. Dekat bahagian
atas ni shape format, kita boleh tukar warna hati. Yes. Okey. Kita dah jadikan warna hati kita warna merah. Cantiklah cikgu. Okey, baru dah sesuai. Ya. Okey, jadi kalau yang ini warna merah dan warna hitam, dia tak nampak, dia punya perkataan tu dia tak menyerlah. Tak naik kan orang cakap kan? Okey. Ya, jadi ini ialah bergantung kepada kreativiti anak-anak murid di rumah. Anak-anak murid perlu pandai mengatur dan memilih warna untuk setiap slide supaya maklumat yang murid-murid nak sampaikan dapat dilihat, dapat dipaparkan dengan jelas. Baiklah. Okey, jadi kat sini paparan cikgu, tulisan cikgu, bagi cikgu tak jelas. Tak jelas sebab warna hitam kan? Jadi cikgu akan tukar warna mata pelajaran dengan warna tajuk. Okey, kita nak tukar warna juga, apa cikgu? kita akan select semua. kita akan highlight semua. Kemudian kita pergi ke bahagian home dan kita tukar, ada bentuk A ni. A warna merah tu. Nampak? Kita tukar menjadi warna putih. Okey, barulah menyelah. Jadi dah maklumat yang kita ingin sampaikan terpapar jelas pada kita punya Microsoft PowerPoint. Okey. Kita dah selesai rasanya untuk mengetahui apa cantikkan slide kita. Tadi cikgu cakap kita akan belajar mengenai transisi. Ya, transisi. Silakan cikgu. Alright, okey. Untuk transisi, kita akan sambung. Okey, dah selesai. Kira maknanya Irfan dah puas hati dengan apa yang Irfan buat. Okey, kita akan masukkan transition. Tekan dan kita boleh pilih yang mana kita hendak. Cikgu Atas nak ni pakai ada banyak mana? pilihan. Okey, cikgu suka guna galeri ni. Galeri ni Nampak tu contoh dia. lama. Ya, Ibu tekan jap Okey. Wow, Okey, bagus Irfan. Okey. Jadi kita dah belajar tambahan hari ini, kita ada masukkan elemen animasi lah. Sebab dia bergerak kan? Betul. Okey. Jadi Irfan. Ya, saya. Dah dapat dah apa yang hari ini cikgu ajar pada Irfan? Dapat. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu sebab ajar Irfan dari A to Z. Cara untuk menggunakan Microsoft PowerPoint ni dengan lebih baik cikgu. Sebelum kita akhiri program kita, apa kata cikgu rumuskan sedikit tentang apa yang diajar sepanjang hari ini? Alright, okey Irfan. Untuk hari ini kita dah belajar 3 elemen. Okey. Iaitu masukkan teks, masukkan bentuk dan masukkan gambar. Tapi Irfan, hari ini ada bonus untuk Irfan. Apa tu cikgu? Cikgu ada sediakan satu persembahan multimedia yang berbeza dengan apa yang kita hasilkan hari ini. Okey. Kalau macam tu, jom sama-sama kita saksikan. Satu minit tengah malam 31 Ogos 1957. Okey, mengenali sejarah itu adalah persembahan multimedia yang ditunjukkan kepada kita semua. Cikgu, tadi Irfan nampak lain macam sikit sebab ada video cikgu dalam paparan tadi. Okey, untuk pengetahuan Irfan, persembahan multimedia yang cikgu sediakan tadi itu, cikgu dah gabungkan hampir ke semua elemen yang terdapat pada multimedia ini. Teks, audio, grafik, animasi dan video. Maknanya semua dah cukup lengkap lah. Ya. Dan lagi satu Irfan, macam mana kita nak paparkan video tersebut untuk tunjuk pada orang lain. Kita perlu tekan slideshow. Dekat bahagian dekat komputer ni, kita tekan bahagian slideshow dan kita tekan from beginning. Paparan yang kita buat itu semua akan dipaparkan untuk ditunjukkan kepada semua murid ataupun penonton kita lah di sini. Baik. Okey. Alright Irfan. Setakat ini Irfan dah dapat kan dah apa dapat, yang cikgu. hari ini kita belajar? Betul. Okey cikgu, sebelum kita akhiri program kita, boleh tak Irfan nak kongsikan kepada penonton di rumah apa yang Irfan dah lakukan dekat komputer ni? Slide Irfan tadi boleh tak? Ya, betul. Okey, kejap. Pertama sekali kita pergi slide yang pertama. Tekan slideshow cikgu. Tekan slideshow. Nanti Irfan akan pusingkan kita punya laptop ni. Okey. Okey. Yeah. Okey, baik.
Okey. Ini adalah slide yang Irfan sediakan tadi. Ya, bagus Irfan. Cantiklah Irfan buat. Ada dia punya transition tu, cikgu. Ada transition, cantik. ya. Sebab tu cikgu suka guna galeri. Sebab dia punya perubahan tu sangat-sangat menarik. Baiklah. Okey, ini adalah hasil yang Irfan lakukan setelah diajar dengan baik oleh Cikgu Nash kita. Okey, baiklah. Sebelum kita kata apa bersurai cikgu kan, Irfan tanya sikitlah. Apa tips-tips Zahir kepada anak murid di rumah, cara untuk belajar apa yang kita lakukan pada hari ini dengan lebih baik? Silakan cikgu. Okey, untuk anak-anak murid di rumah, suka cikgu ingatkan supaya kita kena berani mencuba. Tak kisahlah, untuk Microsoft PowerPoint dia tidak akan ada apa-apalah. Kita kena berani mencuba. Kerana apabila kita berani mencuba, kita akan menerokai sesuatu yang baru. Kita akan menerokai sesuatu yang baru. Lepas kita dah teroka, kita akan dapat sesuatu yang menarik dan interaktif. Kita punya persembahan tu. Itu saja Irfan. Berani mencuba. Dan yang paling penting sekali dengan kemajuan teknologi sekarang, kita mesti ada orang kata apa literasi digital itu dengan diri sendiri. Sebab kita sekarang ni dah maju, dah ada pelbagai teknologi. Jadi pentingnya kita orang kata belajar dan memahami tentang literasi digital supaya kita dapat bersama-sama majukan diri kita untuk masa depan yang lebih cerah. Sebab kita tak nak orang kata apa berada di takut yang lama, cikgu. Kita kena berada di harapan dan sentiasa ikut arus kemodenan. Ya, betul. Sebab itulah cikgu suka gunakan ayat berani mencuba. Berani mencuba. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Okey. Dengan itu, terima kasih Cikgu Nash kerana bersama saya pada hari ini. Sudah banyak yang sudah dikongsikan. Kita belajar cara untuk menggunakan elemen multimedia dengan baik. Kita letak gambar, letak teks, bentuk, audio, video dan sebagainya. Dan dengan itu, kita berterima kasih lagi kepada Cikgu. Kita akan kembali di episod seterusnya. Selepas ini, jangan ke mana. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih Cikgu. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Murid yang baik. Didik TV KPM